Cantiknya pemandangan di sawah padi ni kan? Tahukah pelajar-pelajar bahawa setiap karya yang dihasilkan mempunyai motif, idea dan konsep tertentu? Seorang pelukis, pereka atau pandai kraf akan memikirkan motif tersurat dan tersirat, idea untuk mengembangkan motif tersebut dan konsep yang akan digunakan dalam karya yang dihasilkan. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan belajar PSB Tingkatan 1 KSSM tajuk 16, motif, idea dan konsep. Selepas mempelajari tajuk ini, pelajar-pelajar akan yang pertama memahami teori motif, idea dan konsep dalam proses pembentukan karya. Yang kedua, mengeksplorasi dan mengaplikasi kaedah pembentukan dan perkembangan motif, idea dan konsep. Yang ketiga, menzahirkan motif, idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan yang keempat, menghayati hasil karya seni visual berpandukan teori dan pemahaman tentang motif, idea dan konsep. Sekarang kita akan lihat apakah definisi motif. Motif secara umumnya bermaksud sebab atau tujuan yang mendorong pereka menghasilkan sesuatu karya. Motif dalam tajuk ini menjurus kepada hal benda yang diaplikasikan oleh pelukis, pereka atau pandai kraf dalam penghasilan seni. Jadi maksudnya di sini ialah apakah sebabnya seseorang pereka menghasilkan karya? Apa yang ingin ditonjolkan dalam hasil karya tersebut? Seterusnya kita lihat apakah maksud atau definisi idea. Idea ialah buah fikiran yang tercetus hasil rangsangan seperti pemerhatian dengan kesedaran atau perbincangan. Jadi setiap pelukis akan mengambil kira tentang idea, apakah yang ingin dilukiskan ataupun yang ingin dilakarkan. Seterusnya definisi konsep. Konsep pula ialah idea yang terbentuk hasil daripada gabungan pelbagai nilai yang dihayati daripada alam sekeliling dalam penghasilan seni. Jadi untuk menghasilkan sesebuah hasil karya, mestilah memikirkan tentang idea, motif dan juga konsep. Seterusnya kita lihat tujuan aplikasi motif, idea dan konsep. Motif dalam seni halus dan seni reka dipanggil sebagai hal benda. Motif dalam seni halus dan seni reka dipanggil sebagai hal benda. Hal benda yang dipilih oleh pelukis atau pereka bertujuan untuk disesuaikan dengan idea dan konsep karya mereka. Idea ini boleh jadi daripada diri sendiri ataupun setelah berbincang dengan rakan-rakan. Ini adalah arca moyang tenung jerat harimau. Okey, ianya mengambil idea dan konsep harimau sebagai pahlawan rimba bagi masyarakat kaum asli Mahmeri. Motif dalam seni kraf merujuk kepada unsur alam yang dibentuk sama ada dengan gaya organik atau gaya geometri. Gaya organik ini ialah sesuatu yang tidak bersudut, manakala gaya geometri ini ialah sesuatu yang bersudut. Jadi ada perbezaan di antara keduanya ya. Motif menjadi unsur paling asas dalam sesuatu gubahan atau tata rias. Aplikasi motif dalam seni kraf sebagai fungsi hiasan yang melengkapi fungsi gunaan sesuatu produk. Tujuan penjanaan idea oleh pengkarya adalah untuk memudahkan mereka menetapkan objektif, tujuan dan menentukan sesuatu tema dalam penghasilan karya. Aplikasi konsep pada karya pula boleh memberi gambaran pemikiran atau luahan perasaan pengkarya terhadap sesuatu idea yang ingin diketengahkan. Jadi semasa menghasilkan sesuatu karya, pengkarya akan menetapkan dahulu apakah objektif dan tujuan menghasilkan karya tersebut. Berikut adalah kaedah pembentukan dan proses perkembangan motif, idea dan konsep. Jadi di sini kita lihat ada berapa kaedah. Okey, ada 1,
2, 3 dan 4. Kaedah yang pertama ialah pemerhatian. Pengkarya akan memerhati dahulu atau mengkaji dahulu di sekelilingnya apakah motif yang boleh digunakan dalam menghasilkan sesuatu karya. Kaedah yang kedua ialah persepsi ataupun pandangan. Right? So contohnya di kawasan tersebut ada banyak gajah. Jadi pengkarya itu ingin menghasilkan arca gajah. Jadi dilihat pada pandangannya gajah itu adalah binatang atau haiwan yang kuat, okey, yang besar. Right? Jadi yang ketiga, penerokaan. Jadi dia mesti mengkaji apakah ciri-ciri yang ada pada gajah. Okey, gajah ada apa? Ada gading, telinga yang besar dan sebagainya. Dan yang keempat ialah pertimbangan estetik dan juga analisis. Jadi dari proses membina arca, okey, macam mana kita nak mulakan dengan membuat rangka sehinggalah selesai. Jadi bermula daripada pemerhatian sehinggalah proses penghasilan arca selesai, itu adalah kaedah perkembangan motif, idea dan juga konsep. Seterusnya kita lihat sumber inspirasi motif. Kaedah gubahan motif seni kraf diilhamkan melalui pemerhatian terhadap alam sekeliling yang menjadi sumber inspirasi. Jadi kita lihat apakah contoh-contohnya. Yang pertama ialah flora. Okey, berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, bunga. Fauna ialah alam haiwan. Geometri, sesuatu yang bersudut. Dan juga kosmos. Kosmos ini merujuk kepada alam semesta. Kita lihat contoh-contoh motif flora. Cantik kan? Ini semua adalah contoh motif flora. Yang ini pula ialah fauna. Ini fauna juga. Nampak kan? Ini adalah rama-rama. Yang ini pula burung. Ini pula motif geometri. Cantik kan motif geometri? Kosmos. Okey, bentuknya lebih kepada alam semesta. Contohnya macam bintang, bulan dan sebagainya. Cantik kan? Ini pula ialah penjanaan motif, idea dan konsep dengan peta pemikiran, I think. Di sini pelajar boleh lihat dari manakah idea untuk berkarya itu datang. Ianya boleh jadi apabila membaca isu semasa di akhbar atau majalah. Okey, mungkin pelajar membuat lawatan atau kajian lapangan, mengkaji karya seni, semasa melawat galeri seni ataupun muzium, dan juga memerhati alam semula jadi. Di sini pula ialah sumber rujukan. Okey, pelajar boleh jadi merujuk guru, internet, melalui pemerhatian ataupun buku rujukan. Ini adalah contoh konsep kontemporari dalam karya seni visual. Ini ialah arca karya Ahmad Syukri Mohamad. Okey, menggunakan konsep kontemporari. Okey, beliau tidak terikat dengan cara atau kaedah konvensional seperti luakan atau tuangan. Sebaliknya, motif dan idea beliau dipersembahkan menerusi media campuran dan objek harian hingga menghasilkan satu karya instalasi yang menarik. Instalasi di sini bermaksud, beliau menggunakan gabungan pelbagai media untuk menghasilkan arca. Cikgu harap semua pelajar telah pun faham tajuk 16 berkaitan motif, idea dan konsep. Teruskan belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini.